Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak sambung balik pembelajaran minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar 4.2, 4.2.1 iaitu kesatuan set kan dengan pelengkap kesatuan set. So hari ini kita nak sambung 4.2.3 dengan 4.3 iaitu gabungan operasi set. Tapi 4.3 ni kita sambung satu-satu topik je lah. Lagi dua tu kita tak payah sambung dulu. Apa lagi? Ni. Okay, so ni yang kita belajar sebelum ni. Kalau tengok gambar ni mesti kita tahu kan ni maksudnya apa. Ini maksudnya adalah kesatuan set. Sebab dia lorekkan semua yang ada dalam tu. Maksudnya bila kita cakap pasal semua maksudnya itu adalah kesatuan set. Lepas tu kita dah belajar tentang kesatuan, kita dah belajar pelengkap pun kita dah belajar. So hari ni kita nak belajar tentang penyelesaian masalah yang melibatkan kesatuan set. Yang ni dia macam banyak ayat lah yang awak semua dah belajar kan masa persilangan set. So hari ni kita belajar yang tentang kesatuan set pula. Okay, untuk soalan yang pertama. Okay, sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengangkat di tepi sungai. Semua dengar kan suara? Dengar. Okay, kita sambung. Cara nak buat soalan macam ni, apa yang awak tengok soalan ni, awak highlight kan mana point yang penting. Okay, soalan pertama. Ini contoh 11 dalam buku teks sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengangkap di tepi sungai. So kita highlightkan ni 26 orang murid. And then dia kata aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancing ikan. Cikgu tak keluar ni cikgu punya page. Tak keluar? Mana? Tak keluar. Sekejap. Statik ke bab 4 punya ni? Tapi saya dah present dah lah. Tak nampak ke? Tak. Sekarang nampak ke? Sekarang nampak tak? Nampak. Tulisan warna merah. Nampak ikut warna merah. Okey, kalau saya buat ni yang contoh 11 ni nampak? Sama je tu. Sama je? Baru gerak. Sekarang ada? Ada. Ayat. Ayat. Nanti kalau tak keluar terus bagi tahu Okay. Okey, kita sambung balik. Nak jawab soalan ni kita kena highlightkan poin-poin yang penting. Okay, soalan first ni sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengangkat di tepi sungai. Maksudnya poin yang penting adalah 26 orang murid. Kemudian kita tengok pula ayat kedua. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancing ikan. So, berkayak dan memancing ikan aktiviti yang dilakukan. Kemudian 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid memancing ikan. Jadi 18 orang murid berkayak, 15 orang murid memancing ikan. Manakala 9 orang murid terlibat dalam kedua-dua aktiviti. So, kita buat 9 murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti ni. So, berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Dia nak cari jumlah murid yang terlibat saja.
Okay, bila kita tengok soalan macam ni, bila dia kata sebanyak 26 orang murid, maksudnya set semester dia adalah 26 orang murid. Jadi dikata tadi aktiviti dia berkayak dan memancing ikan kan. Jadi kita labelkan berkayak ni sebagai set A, yang ni sebagai set B. Jadi set A adalah aktiviti berkayak dan set B adalah memancing ikan. Cikgu tulis ni. Kau nampak Tak. Biasa. Aduh, sekejap ya. Ramai tu yang masuk. Kecil cikgu tak nampak. Sekejap saya nak tukar yang baru. Sekejap Loading pula laptop ni. Sekarang boleh nampak tak? Ya. Okay, sekarang boleh nampak? Nampak. Okay. Mana Syamim? Itu dalam kelas dia paling banyak respon. Tapi dia tak hantar kerja sekolah pun. Contoh ni nampak tak? Nampak Ibu, nampak. Okay. Cikgu contoh pen. Okay. Okay, so boleh teruskan ni je lah. Okay, tadi part yang highlight tu nampak ke? Okay, so kita sambung balik mana yang kita salah tadi, kita lepas tadi. Okay, yang first dia kata 26 orang murid kan, maksudnya set semester adalah 26 orang murid. Kemudian dia kata aktiviti berkayak dan memancing ikan, kita labelkan berkayak ni adalah A, memancing ikan adalah B. Lepas tu, 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid memancing ikan. Maksudnya, jumlah set A adalah 18. Jumlah set B 15.
Jadi N untuk 9 orang murid ni maksudnya yang buat aktiviti berkayat dan mancing ikan. Jadi N adalah A bersilang dengan B. Kenapa saya cakap bersilang? Sebab dia kata dia buat dua-dua aktiviti. Jadi kalau kita nak tahu lagi mudah, kita kena lukis Venn diagram Raja Venn. Ada 2 set. Wah, kenapa pen ni macam ni hari ni? Ish. Ada set A, ada set B. 9 ni yang kat tengah-tengah ni. Yang ni adalah yang A bersilang dengan B. Jadi 18 orang murid berkayat bukannya yang bahagian ni tau, ni bukan. 18 ni adalah merujuk kepada semua set A. 18 orang set A. Jadi kita nak cari, apa yang dia nak cari sekarang bukannya ni. Dia nak cari jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Kalau kita cuma tambah 18, tambah 15, tambah 9, lebih daripada 26 kan? So salah. Jadi cara nak buatnya, senang je. 18 yang merangkumi semua set A ni, kita kena buat macam ni. Untuk jumlah pelajar yang join berkayak, 18 orang tolak 9 orang. Jadi dia akan dapat 9 orang. Yang ni adalah 9 orang sahaja murid yang join berkayak. Kemudian yang B pula, yang B ni memancing ikan kan? Mancing ikan ada berapa tadi dia kata? 15 orang murid. Maksudnya semua set 15, semua dalam set B ni 15 orang termasuk 9 yang kat tengah-tengah ni, yang join dua-dua ni. Jadi kita nak cari set B bahagian ni saja. Jadi kita nak cari dia 15 tolak 9. Kita akan dapat 6. 6 orang yang join memancing sahaja. Maksudnya bila tanya berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut, kita nak cari kedua-dua jumlah murid yang join aktiviti. Cara dia daripada sebanyak 26 orang murid tu, kita buat 26 orang murid tolak 9 orang yang join berkayak, tolak 9 orang yang join kedua-dua aktiviti, and 6 orang yang join memancing ikan. Nanti kita akan dapat berapa? Berapa Fitri? Oh, dia tolak. Dia tolak. Betul lah dia tolak sebab dia nak cari yang dalam ni je. Jadi handphone saya low power je. Yang 9 orang yang termasuk tu sama sekali lah. Sekarang kita nak cari yang luar ni dulu. Yang luar kita nak tengok berapa orang yang tak join dulu. Berapa dapat? Bukan, kena jawapannya 24. 26, yelah. 24, 2 orang. Betul. Maksudnya 2 orang, saya nak cari 2 orang ni, 2 orang yang tak join. So kalau dia tanya soalan berapa orang yang tak join, so awak dah boleh tahu dah jawapan yang 2. Kalau awak nak cari jumlah yang join, yang dalam ni je. Okay, sorry kalau 9 campur 6 lah. 9 campur 9 campur 6. 24 kan? So jumlah murid yang join adalah 24 orang. Okay, yang 9 campur 6 ni je tu. Yang 9 orang campur 6 orang. Ingatkan yang 9 orang campur 6 orang je. Oh tak. Yang lagi 9 tu yang termasuk. Ya, termasuk sebab dia nak tanya semua yang join semua aktiviti tersebut. Kalau dia kata dia nak join, kalau dia tanya jumlah murid yang join memancing ikan dan berkayak sahaja, maksudnya 9 orang yang ni campur 6 orang yang ni. Maksudnya 9 yang join dua-dua aktiviti tu tak termasuk. Okay, faham tak semua? Nabila faham Nabila? Faham. Okay. Awak semua kalau tak faham kan, nanti awak nak PM saya, PM je, nanti saya ajar awak one to one, okay? Ya. Okay, sekarang kita nak buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, dia beri set B adalah murid yang berasal dari Sabah dan Sarawak. Sabah. Set T ni murid yang berasal dari Sarawak. Jika sebuah kelas terdiri daripada 40 orang murid dan N set B kesatuan set T adalah 32, hitung bilangan murid yang tidak berasal dari Sabah Sarawak. Step yang pertama, mula-mula kita lukis je Venn diagram Raja Venn.
Okay, set semester dia kat sini. Then ada set B, ada set T. Set semester tadi dia kata apa? Bilangan semua orang adalah 40 orang. Kemudian dia kata B ni berasal daripada Sabah. Berasal daripada Sabah berapa kita tak tahu. Berasal daripada Sarawak pun berapa kita tak tahu. Tapi yang kita tahu adalah jumlah pelajar yang berasal daripada kedua-dua negeri tersebut. Jadi jumlah dia adalah 32 orang. Sekarang kita tahu 32 orang ni merangkumi semua yang ada dalam set ni. Soalan ni senang je. Bila dia kata 32 orang set dalam jumlah pelajar yang ada dalam Sabah dan Sarawak, sekarang dia kata, dia tanya bilangan murid yang tidak berasal dari Sabah dan Sarawak. Maksudnya dia nak cari ni yang luar ni, yang kotak ni, dia nak cari yang ni. Jadi cara dia mudah je. Kita nak buat macam ni. Dia punya simbol N, B, kesatuan T, pelengkap. Maksudnya selain daripada pelajar yang berasal daripada Sabah dan Sarawak. Maksudnya bilangan murid yang tidak berasal dari Sabah dan Sarawak lah kan. Jadi cara dia 40 orang murid tu, semua total adalah 40 orang. Jadi 40 orang tolak 32 orang akan dapat 8 orang. Jadi jumlah pelajar yang tidak berasal dari Sabah dan Sarawak adalah 8 orang sahaja. Okay, kemudian kita try pula yang ni. Highlight mana poin yang penting. Dia kata sebuah kedai buku membuat kajian terhadap 200 orang pelanggan. Maksudnya set semester dia 200 orang pelanggan. Kemudian dia kata dia dengan pembelian buku fiksyen atau buku bukan fiksyen. Jadi kita kena highlightkan buku fiksyen dengan buku bukan fiksyen sebab dia ada dua kategori. Kemudian kajian menunjukkan 114 orang membeli buku bukan fiksyen. So highlightkan 114 orang ni. 52 orang membeli buku fiksyen dan 27 orang membeli kedua-dua buku fiksyen dan bukan fiksyen. Yang pertama, hitung bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja. Okay, nak panggil siapa Nurin? Nurin apa yang ada kat ni? Nurin, dua-dua Nurin ada? Nurin Khalida ada? Ada. Okay. Sekarang kan saya nak lukiskan Raja Van kan? Maksudnya ada berapa set kat sini? Daripada soalan dia bagi berapa set? Berapa jenis set? Rin berapa? 2. 2, okay. Awak nak letak buku fiksyen ni set apa? A je lah. Senang. Set A. Buku bukan fiksyen ni set B. Okay. Arif? Ada tak? Cikgu. Berapa orang yang beli kedua-dua buku? Berapa daripada soalan tu, berapa orang yang beli kedua-dua buku? 27. Okay, 27. Maksudnya 27 tu kita nak tulis kat mana? Dalam set ni 27 kita nak tulis kat mana? Be good. Okay, anyone nak tolong Arif? Siapa yang tahu kita nak tulis kat mana? Tengah-tengah. Okay, tengah-tengah. Betul, tengah-tengah. Pandai tu. Sini, 27 ni Arif. 27 sebab dia beli kedua-dua buku. Maksudnya 27 ni kat tengah-tengah. Okay, siapa lagi yang nak jawab? Sekejap Nurish? Nurish ada tak? Ya, cikgu.
Okay, berapa bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja? Kita nak cari yang set A yang ni. Berapa orang yang beli set ni saja? 52. 52? 52 salah tau Nurish. 52 ni. Sekejap 52 adalah semua set A. Sekarang kita nak cari yang lori hijau ni je. Lori hijau ni berapa? Untuk jawapan A. Nurish ingat tak saya ajar tadi? Tak ada. Okey, tak apa. Kita nak cari bilangan pelajar yang membeli buku fiksyen saja kan. Buku fiksyen adalah A. Tadi dia kata A semua set A adalah 114 orang. Tapi ini semua set A. Merangkumi semua set A. Kita tak nak set A. Kita nak yang ni je. Yang hijau je maksudnya. 114. 52. Sorry. Maksudnya 52 orang ni tolak dengan 27 orang. 27 orang yang membeli kedua-dua buku fiksyen. Okay, jadi jawapannya berapa Nurish? Awak ada kalkulator tak? $52 tolak 27 berapa? 24. 5. 5. Okay, betul, pandai semua. So jawapan dia bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja adalah seramai 25 orang. Kemudian kita nak jawab yang B pula. Yang B dia cara dia sama je dengan yang A. Mula-mula kita senaraikan bilangan pelanggan yang membeli buku bukan fiksyen. Maksudnya semua yang membeli buku bukan fiksyen, semua yang dalam set B ni adalah 114 orang. Tapi kita tak nak cari yang 114 orang. Kalau setakat cari yang 114 orang maksudnya kita dah ambil je jawapan dekat soalan tu. Tapi kita nak cari yang ni je. Yang ni saja. 114 tu yang termasuk dengan tengah-tengah ni. Okay, Adam, berapa jawapan dia? 114 tolak 27 cikgu. Betul, pandai. Okay, 87. Okay, saya tak tekan kalkulator so saya percaya awak ni. Okay, betul dah tu. Okay, pandai dah tu. Yang C pula, yang C mesti boleh buat. Bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku tersebut. Siapa tahu simbol dia berapa? Simbol dia apa? Yang tidak membeli. Lengkap tu kan. Betul. Jadi N A kesatuan B. Jadi ada pelengkap. Maksudnya selain ni maksudnya mereka yang tidak membeli sebarang buku tersebut. Siapa ni boleh jawab? Fatin? Cikgu. Jadi jawapannya berapa? Macam mana kita nak kira yang pelengkap ni? Kita tengok soalan balik. Ada 200 orang. Apa, salah pun tak apa. Asalkan awak cuba. Maksudnya kalau awak boleh jawab tu maksudnya awak faham dah lah. Okay, boleh jawab tak? Tak boleh cikgu. Apa? Saya tak faham. Okay, tak faham tak apa. Okay, dia kata yang ni kan bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku. Sekarang kita tahu jumlah semua yang membeli, jumlah semua pelanggan adalah 200 orang. Jadi kita kena tulis siap-siap 200 orang. Lepas tu kita dah tahu pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja tadi kita dapat berapa? 25 orang. Jadi kita kena tulis kat sini tolak 25 orang. Sebab kita nak cari yang luar ni. Yang dalam tu kita dah tahu dah nilainya berapa. Kita nak cari yang luar ni sahaja. Then ni baru yang beli buku fiksyen. Yang beli buku bukan fiksyen ni berapa? Kita tak tahu lagi. Kita dah tahu yang ni, yang 87 ni. Jadi kita tolak 87 juga. Lepas tu kita dah tahu yang beli kedua-dua buku ni tadi berapa orang? 27 orang.
Jadi tolak 27 orang. Okey, berapa jawapan dia tolak? Siapa tekan kalkulator? 200 tolak 25, tolak 87, tolak 27. 60 eh. 60? Oh, 61. Bukan. Okey, 61. Jadi, sebetulnya 61 semua dapat ke? Saya tak ada calculator. Tak tahu dia orang. Alisa dapat tak 61? Betul, 61. Okey, 61 betul. Jadi, bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku adalah 61. Maksudnya, ni lah. Yang luar ni ada 61 orang. Yang dalam ni semua 25 tambah 87 tambah 27. Yang dalam ni yang membeli buku semua sekali adalah 129 orang. Okay, tak apa, kalau awak tak faham tak apa, nanti saya bagi awak homework ke. Tapi rujuk buku teks saya, kalau kat modul tu macam tak detail sangat macam ni. Okay. Setakat ni boleh faham tak yang bahagian penyelesaian masalah? Ada tak siapa-siapa lagi yang tak faham? Nak saya ulang ke? Anyone ada yang tak faham ke? Jangan malu. Diam tandanya faham lah Diam tanda setuju kan? Okay, kalau faham. Jadi kita ada aktiviti. Saya pilih nama sejarah awak kena jawab Tapi mula tu semua orang kena jawab dulu. Lepas tu nanti bila saya pilih nama sejarah awak tu, awak kena bagi tahu jawapan awak berapa. Okay, so sekarang kita masuk 4.3 iaitu gabungan operasi set. 4.3 ni kita masuk 4.3.1 je untuk menentu dan menguraikan gabungan operasi set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, gabungan ni dia adalah gabungan dalam persilangan set dan kesatuan set. Maksudnya dalam satu set tu dia ada persilangan set, dia ada kesatuan set. Cara nak selesaikan gabungan operasi tersebut, kita kena selesaikan dari kiri ke kanan dulu, ataupun kalau dia bagi soalan tu ada kurungan, jadi kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Yang kurungan ni wajib sebenarnya. Kalau awak selesaikan luar dulu sebelum kurungan, ada possibility yang awak akan salah. Jadi better awak selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okay, ini contoh dia, contoh gabungan operasi. Dia kata X bersilang dengan Y kan, so dia lorekkan dalam ni saja. And dia kata Z kesatuan, maksudnya semua Z. Jadi dia akan, jadi dia punya operasi adalah X bersilang dengan Y kesatuan Z. Ini yang simple punya dulu. Sekarang nanti kita tengok yang macam berbelit-belit sikit. Yang tu macam susah sikit. Tapi kalau saya tak rasa awak ni semua pandai, boleh je jawab. Okey, ni contoh 13 dalam buku teks juga bahagian gabungan operasi set. Sekarang kita nak listkan dulu senarai murid yang menyanyi, menari dan melukis. Kita kena tulis semua unsur yang ada. Okey, untuk set P, apa unsur dia? Siapa je menyanyi? Maksudnya berapa orang ke? So, kita kena tulis lah siapa yang menyanyi, kita kena tulis semua dalam ni. Okay, pertama siapa? Arif kan? Arif menyanyi. Lagi siapa yang menyanyi? Amy. Lagi Iris ni. Lagi siapa? Alan. J. J. Okay, untuk murid yang menari, kita listkan juga murid yang menari. Lily.
Lily. Nani. Nani. Mana Nani? Nani. Amy tertinggal Amy. May. Mana May? Oh May. Iris. Iris Iris. dengan Alan. Ada lagi ke? Tak ada kan? Tak ada. Okay, kemudian R, murid yang melukis. Murid yang melukis. Zarif. Brave. Zarif. Jita. Jita. Sorry kalau buruk tak tahulah kenapa hari ni problem pula. J. Tak. J. Iris tu ada kan? May. Iris, May. Kita senaraikan kat sini. Tepi dia ni berapa? N, bilangan N, P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk set P bilangan dia adalah 5 orang. Untuk N set tu bilangan ke? N tu adalah bilangan jumlah. Okay. Okay, untuk set Q 2, 4, 6. So 6 orang. Untuk set R bilangan dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Cukup tak ni? 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian kita tengok soalan dia. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Ni. Mula-mula cara nak buat ni kita kena lukis dulu. Senang nak faham, kita kena lukis dulu. Ada berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 orang. Ada 10 orang. Maksudnya set semesta ada 10 orang. Jadi ada 3 set P, Q dan R. P, Q dan R. Kita tengok ni. Kita listkan dulu siapa yang buat menari, menyanyi dan melukis. Tadi siapa? Iris kan? So Iris sorang-sorang kat tengah ni. I kita label je lah I kat sini. I sorang-sorang kat sini. Kemudian dia kata yang melukis, menyanyi. Menyanyi tadi set P kan? Arif. So set P, Arif, Amy. So kita di sini AR, Arif, Nani. Nani siapa Nani. 3 orang. Menyanyi. Oh, menyanyi. Alan lagi menyanyi. Siapa lagi ni? Iris dah. Iris dah. Kita tengok 3 orang. atas tu 3 orang Amy, Iris, Alan, J tertinggal. So ada 4 orang dalam ni. Tapi J ada tak buat aktiviti lain? Ada. Dia melukis. Melukis tadi apa? Melukis R kan? Maksudnya J kat sini. J kat tengah ni. Sebab dia menari. J menyanyi dan melukis. So dia J kat tengah-tengah ni. Oh, Amy Q. Amy menari dan menyanyi. Maksudnya Amy kat tengah-tengah ni. Jadi dalam ni cuma ada 2 sahaja. Arif dan Alan sahaja. Alan menari juga. Maksudnya Alan kat bawah tu P tak tu nampak kan? Saya punya sebenarnya laptop saya rosak. Saya guna adik saya punya tapi dia jadi problem pula. Dah, tulis balik lah. Okay, terus balik. Ada 3 set. Okay. Yang buat 3 aktiviti adalah Iris. So Iris kat tengah-tengah ni. Lepas tu dia kata Amy menari dan menyanyi. Yang ni adalah set P kan? Set P, set Q dan set R.
P tadi apa? P menyanyi, Q menari, R melukis. Okay, kita tengok balik yang atas ni. Yang set P, Arif, Amy, Iris, Alan, J. Arif ada tak buat aktiviti lain? Tak ada kan? Arif menyanyi saja. So Arif sorang-sorang kat P. Jadi sini adalah Arif. Okay, kemudian Amy ada tak buat aktiviti lain? Okay, Amy menari dan menyanyi. Jadi sini Amy kat tengah-tengah antara P dan Q. Sebab dia buat dua-dua aktiviti. Kemudian Iris dah tulis kan, Iris kat tengah tadi. Alan buat tak aktiviti lain? Alan buat menyanyi dan menari. Maksudnya Alan join dengan Amy kat tengah-tengah antara P dan Q. So Alan kat tengah-tengah sini. And then dia kata J tak buat tak benda lain? J menyanyi dan melukis. Maksudnya J bersilang antara menyanyi dan melukis. J bersilang P dan R. Jadi J kat sini. J sorang-sorang kat sini. Dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dalam set P adalah Arif seorang. Okay, kemudian kita nak buat set Q pula. Set Q Lily. Lily menari saja. So Lily seorang-seorang dalam ni. Lily. Dan dia kata Nani. Nani buat apa tadi? Nani menari. So Nani seorang-seorang juga. Sebab Nani menari je. And Amy tadi dah tuliskan Amy kat tengah-tengah ni. May buat apa? May menari dan melukis. Maksudnya set Q dan set R dia bersilang. Dia menari dan melukis, maksudnya kat sini. Ni sini May. Okay, next Iris dah tulis kat tengah-tengah. Alan pun dah. Sebab Alan menyanyi dan menari. Ni Alan kat tengah-tengah ni yang bersilang P dan Q. Okay, nampak tak apa saya tulis ni? Okay, Nampak. Okay. Dan semua kita dah buat kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup tak 6 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Kemudian kita buat yang R pula. R adalah Zarif. Zarif dia melukis saja. Jadi sini Zarif seorang-seorang dia. Zarif. Kemudian Gita melukis. So Gita join dengan Zarif. Kat tengah-tengah juga. Dan siapa lagi? J. Apa ni? Tak faham. Apa ni? J. J kita dah tulis. So kalau dia buat 4 benda, buat 4 bulatan lah. Ayo. Kalau dia ada 4 benda, 4 bulatan buat. Tapi sebab dia kata 3 benda je melukis, menyanyi dan menari, maksudnya 3 set saja. Okay. Siapa yang tanya tu? Fitri Okay. Kemudian tadi kita dah buat apa? J. Ni siapa ni? Iris Iris kita dah buat. Iris kat tengah-tengah ni. Sekarang May pula. May pun dah buat kat tengah-tengah ni. So cukuplah 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dia kata senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Kita buat dalam kurungan dulu. P persatuan Q bersilang dengan R. Okey, caranya kita nak buat macam ni. Kita buat dalam kurungan dulu P kesatuan Q. So kita lorek yang ni. Yang P, semua set P dan semua set Q. Macam ni. Lepas dia kata bersilang dengan R. Bersilang dengan R, kita try lah warna lain dulu. Okay, warna kelabu lah. Bersilang dengan R. Kita buat yang ni. Macam ni. Cara nak tahu lorekan kita tu mana, kita tengok bahagian mana yang ada 2 jenis lorekan. Yang ni kita tengok ni, ada lorekan yang tengah-tengah ni kan. J, Iris dengan May. Jadi unsur bagi soalan 1 ni, unsur bagi jawab 1 adalah buat dulu kurungan J, Iris dengan May. Kalau awak nak
kalau awak nak senaraikan saja tanpa buat rajah diagram, agak susah lah sebab nanti awak confuse. Baik, so better awak lukis je lah Venn diagram. Tapi kalau awak takut nak takut awak salah lorek kan, awak lorek lah yang first ni awak lorek serum macam ni, yang kedua tu awak lorek lah bulat-bulat ke ataupun macam mana lah ikut kreativiti awak. Lepas awak tengok lah yang mana ada dua lorekan, tu lah jawapan dia. Kalau ada satu lorekan saja, tu bukan jawapan dia sebab dia kata gabungan kan. Gabungan mesti ada dua lorekan. Okay, sekarang kita try buat yang kedua pula. Yang kedua kita tengok P dan R. Kita lukis yang baru. P dan R yang kita lukis ada 3. Ni saya ajar lorek dulu walaupun tulisan buruk. Tapi tak apalah, asalkan awak nampak. Okay, sekarang kita nak lorek yang mana? P dengan bersilang dengan R dulu. Kita dah tahu kan, yang ni P, yang ni Q, yang ni R. P bersilang dengan R maksudnya sini lah kan. Sebab dia bersilang dengan R. Dan dia kata Q kesatuan semua Q dengan P dan R. Maksudnya kita kena lorekkan semua Q. Semua Q kita kena lorekkan. Okay, mungkin tak nampak sangat. Try warna ni pula. Okay, semua Q kita kena lorekkan. Jadi, yang ada kedua-dua set ni adalah ni, yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah yang iris saja. Okay, tapi kita lukis balik. Sebab takut tak nampak. Ada 3 set. P, Q dan R. Okay, kemudian kita lorek yang lain. Kita lorek warna lain. Untuk P bersilang dengan R maksudnya tengah-tengah ni. Tengah-tengah yang bersilang ni. Lepas tu dia kata Q kesatuan dengan P bersilang dengan R maksudnya semua set Q. Semua set Q kita guna warna purple. Okay, semua set Q kita tengok macam ni. Jadi yang bersilang dengan yang ada dua jenis lorekan adalah yang tengah-tengah ni, yang buat semua aktiviti. Maksudnya unsur bagi Q kesatuan set P bersilang dengan R adalah iris. Iris saja sebab iris ada dekat tengah-tengah ni. Kenapa yang P tu tak lorekkan sekali tu? Sebab dia kata P bersilang dengan R, dia nak yang bersilang saja, dia tak nak yang semua. Oh, okey. Bersilang maksudnya kita lorek yang bersilang je. Lepas tu dia kata Q kesatuan kan. Maksudnya baru semua Q ni kita lorek. Tapi itu bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah yang ada dua jenis lorekan. Sebab dia kata gabungan. Dia tak boleh seorang-seorang. Okay, Dian, faham tak Dian? Faham. Okay, saya anggap awak faham lah. Nanti kita try buat latihan kalau nak tahu awak faham ke tak. Okay, ni kita try lorekkan lagi. Gambar Raja Venn menunjukkan set M, set N dan set P dengan keadaan set semesta M kesatuan N kesatuan P. Lorekkan set M kesatuan P bersilang dengan N. Okay, maksudnya kita kena buat mula-mula yang dalam kurungan dulu. M kesatuan dengan P. Jadi M lorekkan je semua sebab dia kata kesatuan kan. Kesatuan bermaksud semua. Jadi kita kena lorekkan M, kita kena lorekkan P. Ini dia kata bersilang dengan N. Bersilang dengan N kita pilih pula warna lain. Okay, M bersilang dengan N, kita kena lorekkan yang N pula. Kemudian kita lorekkan je lah tengah semua N ni. Untuk mudah faham. Jadi kita tengok. Dalam lorekan yang kita buat ni ada bahagian yang ada dua gabungan kan. Maksudnya
unsur bagi jawapan dia adalah bahagian ni. Sebab dia ada 2 lorekan. Yang ni je dia punya jawapan. Yang selebihnya yang bukan jawapan tu kita padam. Sekejap. Maksudnya jawapan dia ni sahaja. Okay, boleh faham tak? Hello, ada orang tak? Ke dah tidur? Kalau yang M tu, M dengan P tadi lorekkan juga, dia tak kira markah tu. Tak kira awak akan salah. Sebab awak lorekkan yang tak sepatutnya. Tapi kan soalan dia kan nak M dengan P dalam kurungan kan. Dalam kurungan, tapi ini baru ni saja. Awak kena buat sampai habis. Awak kena buat sampai habis, baru awak dapat markah. Kalau awak buat ni saja, contohlah awak buat Bukan buat dua-dua. macamnya nak cakap awak buat ni Yang ni sekali. Dengan P sekali tu. Awak akan salah. Tak dapat markah langsung. Awak akan salah sebab awak pergi sebab awak buat dalam ni. Maksudnya awak buat dalam ni je. Itu N tu sekali dia buat. Kita bukan nak macam ni tau. Kita nak jawapan sekali arung ni macam ni. Okay, saya ulang balik. Tak cikgu, kalau Ya? sekali arung warna hijau tu dengan warna merah kan. Tak. Kita kena ambil yang ada hijau dan merah sekali. Bukan hijau sahaja, merah sahaja. Faham tak? Tadi cikgu jawapan cikgu kan yang warna merah je. Ni saya padam balik sekejap. Saya tunjuk yang ni sekejap. Okay, yang first M dan P, maksudnya semua M, semua P. Sekarang dia kata bersilang dengan N. Okay, sekarang kita pilih N, warna lain, warna merah pula. Yang bersilang dengan N adalah, ni yang tengah ni kita lorekkan N pula. Jawapan dia mesti yang ada warna hijau dan warna merah. Bukan hijau sahaja, bukan merah sahaja. Jadi jawapan dia ni, yang ni. Yang ni dan yang ni sahaja. Sebab dia ada gabungan 2 lorekan. Bukan dia lorekan seorang-seorang dia. Okay, boleh faham tak? Faham. Kalau kurang jelas, apa? Siapa tu? Arif boleh faham ke? Kalau tak faham, tak apa, kita try buat latihan lain juga. Yang ni skip lah. Ni sekarang kita tengok ini. Dia kata set P bersilang dengan set Q kesatuan R. Maksudnya kita kena buat yang dalam kurungan dulu. Set Q bersilang, set Q kesatuan dengan R kan. Jadi kita lorekkan Q dan R. Semua set Q dan semua set R kita lorekkan sebab dia ada dalam kurungan. Kemudian dia kata P bersilang dengan semua set Q dan R. Jadi apa yang bersilang? Okay, tak apalah, kita lorekkan je P semua. Kita tengok yang mana yang ada 2 lorekan. So P ni kita lorekkan je semua. Okay. Sekarang kita nampak yang ada 2 lorekan cuma ni tengah-tengah, iaitu unsur 3. Jadi yang soalan A, jawapan dia P bersilang dengan set Q kesatuan R adalah unsur dia adalah 3. Macam ni. Okay, kita try buat yang B pula. B, dia kata P dengan R kan. P semua set P dan semua set R. So kita lorekkan set P dan R. And then dia kata Q bersilang dengan semua set P dan R. Jadi Q kita buat warna yang terang sikit. Q kita lorek je semua sebab kita nak tahu jawapan dia apa. So kita tengok mana yang bersilang ni. Mana yang ada 2 lorekan. Yang ada 2 lorekan 3 dengan 8. Jadi yang A, yang B ni jawapan dia Q
Q bersilang dengan set P kesatuan set R. Jawapannya adalah 3 dan 8. Sebab dia ada 2 lorekan ni, nampak ni. Sebab dia kan gabungan. Gabungan mesti ada 2 lorekan ni kan. Sebab dia pun bersilang. Jadi inilah jawapannya. Okay, untuk yang C, kita try yang C pula. Yang C adalah Q bersilang dengan R. Q bersilang dengan R maksudnya ni kan tengah-tengah ni 8. 8. Sekarang dia kata semua set P. Semua set P. Maksudnya ni semua set P ni. Jadi inilah jawapan dia. Yang kalau soalan macam ni dia tak perlu ada dua gabungan sebab kita tengok yang ni selepas kurungan ni dia apa? Semua kan? Semua. Maksudnya semua yang kita lorek ni lah. Kalau dia kata bersilang ni yang tertentu sahaja. Yang lorekan yang ada 2 lorekan, yang tu lah jawapan dia. Kalau yang semua ni, yang semua kita lorek. Kalau lorekan yang tertentu yang kita ada double lorekan tu, yang tu lah jawapan dia. Okay, so yang C, jawapan dia set Q bersilang dengan set R kesatuan set P. Jadi jawapannya 2, 3, 6, 7, 8. Mungkin macam pening sikit lah buat ni. Tapi kalau awak buat latihan banyak nanti lama-lama awak faham. Apalah. Dah masuk pukul 11, ada lagi setengah jam kan. Okay, kita try lah buat ini. Kita buat game ni lah. Yang ni semua orang kena jawab. Tapi nama yang saya pilih ni daripada Wheel of Name ni, yang tu awak kena bagi jawapan awak secara spesifik. Saya nak tahu awak faham ke tak. Okay? Boleh tak? Boleh. Okay, semua cuba buat yang soalan ni dulu, 1B. Jangan left saya boleh tahu siapa yang left. Okay, semua orang buat soalan 1B. Lepas tu saya bagi awak masa dalam 2 minit ke 3 minit. Nanti saya panggil nama. Anissa, Ami, Damian. Anissa. Okey, dah ke? Cikgu yang N tu simbol persilangan je kan? Yang N tu. Yang bentuk dia N tu adalah bersilang. Yang bentuk U dia kesatuan. Okey. Okey. Kalau dah cakap saya nak pilih nama. Dia kalau gini bukan bercampur lorek kan? Jawapan dia bukan yang bercampur lorek Bukan. Sebab kita tengok ini dia tak payah buat ni kan. Apa awak try buat dulu, nanti kita tengok sama-sama apa jawapan dia. Dekat modul awak tu ada tulis jawapan ke Tak ada. Tak ada. Sebenarnya ni soalan saya ambil daripada modul.
Kalau siapa yang tak nampak tu, ni soalan muka surat 58 1B. Okay. Semua dah ada buku kan, so boleh saya tunjuk je lah siapa yang terpilih ni. Okay, ada 12 orang dalam kelas ni hari ni. Nama yang terpilih untuk soalan 1B. Tak ada keluar apa-apa tu. Tak nampak ke? Dam, kau nampak Dam? Dah, nampak tak nama siapa tu? Oh, tak nampak Okay. Nampak. Kau nampak Dam? Siapa yang kena tu? Nampak tak apa yang kena tu? Nampak. Adam. Dam kan? Eh. Okay, Adam. Kita awak buka kamera awak tunjukkan jawapan awak. Sekejap ya. Untuk tunjuk jawapan dia. Tak tahu lagi aku. Dah buat belum? Dah, tapi tak erti sangat lah. Macam mana Tak perselangan apa, dengan kita semak persatuan dulu. Tak apa, kita tengok dulu jawapan awak, kita bandingkan dengan kawan-kawan yang sama tak jawapan. Sekejap Mana nak split? Okay. Tak jelas lah. Kamera air ke tak apalah. Sekejap. Saya lorek awak tengok kat mana awak jawab. Semua orang kena buka. Tak. Saya tak nampak. Okay, awak lorek yang tengah tu dengan C semua awak lorek. Okay, kawan-kawan semua dapat tak jawapan sama macam dia? Atau ada yang lain ke? Saya lain. Okay, fikir lain. Awak dapat je point walaupun salah. Okay, apa kita buat sama-sama. Okay, dah nampak ke slide saya? Okay, nampak kan? Nampak Nampak. Okay, nampak kan? Okay, so dia kata A kesatuan B dan bersilang dengan selain daripada C. Okay, so kita buat yang ni dulu, yang depan dulu. Daripada kiri ke kanan kan dia punya syarat tadi. So kita buat A kesatuan B. Jadi kita lorekkan semua A. Sebab dia kata kesatuan, maksudnya kesatuan adalah semua. Semua set A dan semua set B. Sekarang kita tengok pula yang kedua. Cikgu saya keluar sekejap. Handphone saya siapa berbateri. ni? Boleh. Sekejap Dia lag. Okay, kita sambung. Dia bersilang dengan selain daripada C. Jadi kita kena lorek yang selain daripada C. Selain daripada C apa tadi? A dan B kan? So yang ni selain daripada C, yang C jangan termasuk. Okay, kita tengok mana yang ada dua lorekan. Yang ni kan? Yang ni, okay, saya buat awak faham sikit. Yang ni, yang warna hijau ni, inilah jawapan dia. Sebab dia ada dua jenis lorekan.
Kalau yang C ni, C yang bahagian C ni dia tak termasuk pun warna merah. Jadi dia tu bukan jawapan dia. Jadi jawapan dia yang saya lorik warna hijau ni. Okey, sama tak semua jawapan yang ni, saya punya? Alisa dapat tak? Nurish? Ian? Dapat. Jawapannya yang mana tu? Dapat. Ni jawapan yang warna hijau tu. Tak faham aku. Tak faham. Okay, buat semula. Syamim lambat masuk. Mana tadi Syamim? Saya nampak Syamim masuk ni. Saya ingatkan yang dekat C tu je. Okay, kita buat baik semula. Sebab saya tahu bahagian lorikan ni memang ramai sikit yang confused. Even dulu saya sekolah pun saya confused juga. Okay, kita buat yang baru. A kesatuan B. A maksudnya semua set A dan semua set B. Okay, kita lorek semua set A. Semua set B. Sekarang dia kata bersilang dengan selain pada set C. Sekarang kita apa? Bersilang ni kita abaikan dulu. Kita buat dulu selain set C ni. Selain set C kita buat. Maksudnya ni lah kan. Ni. Dia tak termasuk. Dia tak termasuk yang C. Okay, sekarang kita tengok dia punya ni. Dia punya simbol. Simbol dia adalah bersilang. Bersilang maksudnya ada dua jenis lorikan. Jadi kita tahulah bila dia kata bersilang, kita tengok yang mana ada dua lorikan ni. Yang ni kan, maksudnya yang bahagian C ni tak ada lorikan. Maksudnya ni lah, ni jawapan dia. Ni tak termasuk yang bahagian C tengah-tengah tu. Yang ni je. Dia boleh faham tak? Aman. Tak faham ke Fiti? Cuba soalan lain. Okey. Adam dah faham belum Adam? Faham lah sikit aku. Dia yang dekat C punya bahagian tu lori dia colour lain Itu kalau macam awak ada colour lain lah. Ini sebab saya guna ni so saya mudah untuk awak faham. Yang lorek ni saya sediakan dua soalan je. Burung siapa berkicauan tu? Cakap luar ni. Oh, okey. Okey, yang ni yang B pula. Yang nombor 6 ni. Okey, cuba awak buat. Semua orang buat. Nanti saya pilih nama. Ini soalan. Sekejap ni. Ini soalan muka surat 55 nombor 6. Dekat modul awak. Semua orang rujuk modul Muka surat 55 nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni Damia yang terpilih. Dah siap ke semua? Damia ada tak Damia? Ada cikgu. Sekejap. Ada. Okey, tak apa, buat je. Cikgu. Okey, dah siap? Oh. Bukan.
Kalau macam gini nak kena buat pelengkap dulu ke nak buat yang N tu dulu? U terbalik tu dulu? Buat yang dalam kurungan tu dulu. Sebab Lepas syarat tu, nak buat nak buat gabungan operasi ada dulu. dah buat mana? yang dalam kurungan tu lepas tu? Buat dalam kurungan. Lepas tu awak buat yang selain daripada B. Selain daripada B yang pelengkap tu. Then awak tengok yang bersilang tu pula. Yang mana yang bersilang? Oh, okey. Cuba try dulu, nanti kita tengok jawapan dia. Cikgu, jawapannya AEMP. Sekejap betul, pandai. Ada faham madam ya? Awak ada tulis tak? Boleh tak awak tunjukkan jawapan awak kat kawan-kawan? Cikgu, saya tak boleh buka kamera. Okey, tak apa. Sebab awak dah dapat AMP, maksudnya jawapan awak tu betul lah. Okey, sekarang saya tunjuk je lah jawapan. Okey, jadi dia kata dia punya soalan adalah pelengkap bagi B bersilang dengan A kesatuan C. Jadi kita buat yang dalam kurungan ni dulu. Kurungan A dan C. A semua set A dan semua set A dan semua set C. Jadi kita lorek semua set A, semua set C. Okay, sekarang kita tengok pula soalan dia B selain daripada B. Selain daripada B kita lorek pula warna lain selain daripada B. Maksudnya inilah. Selain daripada B. Termasuk dengan set semester ni sekali. Sebab dia dalam set semester, tapi kalau dia tak ada set semester, kita tak payah lorek yang luar dia. Okay, sekarang kita tengok soalan dia. Soalan dia adalah bersilang. Bersilang ni maksudnya dua lorekan kan? Ada dua lorekan. Yang mana ada dua lorekan, yang tu lah jawapan dia. Yang luar ni bukanlah sebab tak ada warna hijau dalam set A dan set C ni ada warna hijau dan ada warna merah. Jadi ini jawapan dia. Yang B ni pula kan RDB ni kan, yang tu tak ada warna merah. Jadi itu bukan jawapan dia. Yang semester ni unsur dia Y tapi tak ada warna hijau, cuma ada warna merah je. Jadi tu pun bukan jawapan dia. Jadi jawapan dia dalam yang ada hijau dan warna merah. Okay, siapa semua dapat tak sama dengan Nurin? Siapa? Damia? Jadi jawapan dia apa tadi? M-A-E-P kan Damia? Okay, semua dapat tak? Siapa yang tak faham tu, bagi tahu je. Yang buat ni memang susah sikit. Tapi tak apa, saya faham kalau tak faham. Okay, Arif dapat tak? Arif buat tak? Buat ke buat? Okay, Nuris buka. Nuris buat tak Nuris? Buat. Okay. Fitri dapat tak sama tadi? Okay, tak apa, kita teruskan yang ketiga ni ada 3 soalan. So 3 orang. Nombor soalan ketiga ni ada 3 soalan. Jadi saya akan pilih 3 orang. Soalan dia muka surat awak boleh rujuk modul awak muka surat 52. Nombor 2. Cikgu, soalan tadi dah lepas
Awak saya tanya awak tadi, awak senyap je. Awak faham tak? Awak dapat tak jawapannya? Jawapan dia apa? MAEP. Oh, okey. Okay, dapat? Tapi tak faham sangat. Tak faham? Dia anu lagi. Bukan. Tak payah ulang you. Okay, Soalan tak apa, nanti saya bagi soalan lain. Okay, buat dulu yang nombor 2 ni. Semua orang buat yang nombor 2. Saya akan pilih 3 orang. Muka surat 52 nombor 2 . Okay, untuk soalan yang nombor 2A, saya pilih okay. Nombor 2A, kita dapat Nurish. 2A Nurish. Okay, 2B. Okay, nombor 2B adalah Dian. C ni soalan terakhir untuk quiz ni. NC dia dapat Fatin. Okay, nama-nama ni sila sediakan jawapan. Nama yang tadi sebut tu next class pula. Nurish, Dian dengan Fatin. Dah siap ke? Belum ke? Dian, Fatin dah siap ke? Fatin ada tak? Belum cikgu. Okay, tak apa. Fatin ada tak Fatin? Fatin tak ada Okay, kalau Fatin tak ada, so kita kena pilih nama lain. Okay, Fitri awak terpilih. Awak gantikan awak soalan C. Itu soalan berapa? Nombor 2 C. Ha? Muka surat 52 nombor 2 C. Sekejap.
52 kan? 52. Yang C C, ya betul. Kalau maksudnya kalau yang N tu dia sama lah huruf dia kan? Yang mana? Huruf N ke Yang apa? tadi tu. Kalau A, N, Hah? macam mana? Cakap ah. A bersilang Yang dengan simbol C. N tu, maksudnya sama lah Bersilang. huruf Tu dia kan? simbol bersilang. Okey. Nulis dengan dia dah belum? Dah nak pukul 11.30 ni. Dah cikgu. Cikgu. Siapa tu? Nulis dah Dah. Okey, awak dapat berapa? K, P, R. P, R, C, E, K, A, P. Apa tadi? 7. A, B, R. Lepas tu B, R, C, E, K, A, P. Kejap. Saya tulis. A, B, R. C. B, Siapa R, lagi? C, E K, A, P. Kalau dah tulis A kat depan, awak tak payah tulis lagi tau 2 kali. Tulis sekali je. E kan? Okey. Bagus Nurish, betul. Korang dapat tak macam dia? Macam Nurish? Arif dapat tak? Ni yang tak dipanggil ni mesti tak buat ni. Buat. Kalau buat bagus, kalau tak buat tu Dapat. faham. Okay, Nuri dapat. Okay, next. Yang B, Dian. B dan C. Dian dah ke? Dah. Dah. Okay, jawapan Dian apa? B, E, R. B, E. E E, R. R. Lagi? S. S. I, H. I, H. Okay, salah Dian. Jawapan dia A, K, R, B. Sekarang masa tak cukup. Tak apa, nanti saya akan bagi tahu macam mana dapat dalam grup ni. Cuba cikgu tunjuk satu-satu cikgu. Tapi dah nak pukul 11.30 tak apa ke? Saya okey, dia orang tak tahu. Tak tahu dia orang. Kalau itu saya tunjuk dia satu-satu ni yang saya tunjuk yang Fa'ah ni yang salah ni yang B. Ni dia kata N A bersilang betul kan? N A bersilang dengan B kesatuan C. So kita buat dulu set A tadi huruf dalam perkataan akrab, set B huruf dalam perkataan bersih dan set C huruf dalam perkataan cekap. So kita buat 3 set. 3 jenis set. Okay. Oh, dia memang kena buat gitu cikgu. Sebab dia 3 kan, 3 set. Kalau 2 awak buat 2 je. Sebab tu saya cakap kalau apa baik awak buat ni dulu bentuk ni. Tak apa, kita buat balik. Okey, tak apa. Siapa yang tak faham tu nanti PM je kat Telegram, nanti saya ajar awak. Okey, yang ni A, B, C. Untuk A kan dia kata akrab, A, K, R, B. Akrab ni dengan set B ada tak yang sama? Huruf R kan?
Huruf R dengan huruf B. So, yang tengah-tengah ni. Jadi yang tengah-tengah antara A dengan B ni. Tapi kita tulis dulu yang set A apa kita untuk senang faham. Set A, K. Ya Allah. Alah, susah nak tulis. AKRAB lah Awak faham lah kan tulisan. Okay, kita tengok balik. Untuk set A dengan set B, yang bersilang antara set A dengan set B adalah huruf apa? R dengan huruf B kan? So, R dengan B kat tengah-tengah ni. Huruf R, huruf B. Okay, kita tengok pula AKRAB ni dengan set C. Set C ada tak yang sama? Huruf A dengan huruf K kan? So, yang ni adalah A dengan K. Okay, sekarang kita tengok B dengan C. Set B dengan C, huruf apa yang sama? Huruf B, H-I-S. Huruf E lah kan sama. Jadi yang ni E. Set yang tengah-tengah ni ada tak yang sama? Semua. Tak ada kan? C tak ada kat dalam ni. E tak ada dalam ni. E tak ada. E tak ada. E tak ada. So set tengah-tengah ni kosong. Jadi kita senaraikan set A. Yang tinggal apa? R, B, A, K. Maksudnya set A ni kosong. Dah tak ada dah sebab dia dah dalam persilangan. Okey, untuk set B, B, R, S, I, H. Sekarang dia ada B, E, R. So tinggal S, I, H. Untuk set C pula, C, E, K, A, P. Sekarang dia dah E, K, A. Maksudnya tinggal C dan P. Okay, sekarang kita nak lorek. Kita buat dalam kurungan dulu. B, semua set B dan semua set C. Maksudnya semua set B dan semua set C. Sekarang dia kata bersilang dengan A. Bersilang dengan A kan? Okey, sekarang kita buat pula yang A. Yang ni. A. Okey, kita tengok mana yang ada dua lorekan. Tengah-tengah ni lah kan? Tengah-tengah yang bersilang A, B ni, tengah-tengah yang bersilang A dengan C. Maksudnya jawapan dia adalah A, K, R, B. Betul tak? Sama tak? Betul. A, K, R, B. Faham tak? Tak. Tak faham? Dia masih laju sangat. Tapi dah 11.34. Tak apalah, nanti minggu depan kita ulang balik yang ni, bahagian ni. Awak tak faham yang ni kan? Minggu depan kita ulang balik yang ni. Minggu ni kita habiskan dulu kelas kita sampai sini je. Siapa yang tak faham tu nanti PM je saya. Kalau macam awak tak faham juga, minggu depan saya akan explain lagi bahagian ni. Okay, boleh tak? Okay, cikgu. Boleh. Boleh. Boleh go. Awak pun ada kelas lain kan sekejap lagi kan? Lepas ni ada kelas lain kan? Okay, tak apa. Sampai sini dulu. Nanti siapa yang tak faham tu PM je saya. Untuk kehadiran, sila isi refleksi jot form. Nanti saya bagi dalam group. Tak faham nanti kita sambung. Kalau awak tak faham, awak tulis je awak tak faham yang mana nanti saya tengok. Kalau ramai tak faham, kita ulang balik. Okay, boleh tak? Okay, boleh cikgu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sebab join. Stay you. Apa? Tak. Ya. Tunggu je Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.
Cikgu tunjuk cikgu yang contoh C. Contoh C. Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, untuk contoh C. Okay, ni yang tadi dah tahu kan. Tadi awak tulis tak yang dalam huruf-huruf dia apa? Dia tulis. Okay, awak tulis kan. Macam senang. Tak, cuba cikgu try buat bulatan tu kan. Saya yang isi. Okay. Okay, 3 bulatan. Set apa tadi? A, B A, dengan B, C. C. Okay, awak nak isi yang mana? Huruf dia ke? Maksudnya kat sini yang cikgu ambil yang N kurungan B, U, lepas tu dalam kurungan A, N, C tu kan. Okay, ni soalan dia kan. B, ni nama dia kesatuan. Kesatuan A bersilang dengan C. Okay, kita buat yang dalam kurungan ni dulu. A bersilang dengan C. Maksudnya apa yang huruf sama dengan A dengan C tulis dekat dalam bulatan sama. Kalau macam tu macam susah nak faham kan. Jadi boleh juga nak buat cara macam tu. Tak. Kalau cara cikgu lagi senang nak faham, baik saya ikut cara cikgu. Kalau saya lebih prefer lukis dalam Venn diagram ni. Sebab macam saya boleh nampak apa yang saya lorek. Kalau macam kita terus tulis macam ni, nanti kita tak nampak tahu apa yang macam lain. Sebab saya prefer lukis, tulis dan lorek. Nanti kita boleh terus senaraikan. Okay, kalau awak tadi dah lorek ke? Belum. Belum. Maksudnya lorek dulu lah. Okay, lorek dulu. Saya tolong awak lorek. A dengan C kan maksudnya bersilang yang mana? Ni kan yang bawah. Ini kan? Okay. Sekarang dia kata B kesatuan. A dengan C dah settle dah. Sekarang dia kata B kesatuan ni. B tu semua lah. Ya betul. Maksudnya B semua. Okay. So inilah jawapan dia. Sebab dia kesatuan, sebab dia semua, kita tak ada kena pilih mana yang lain, mana yang ada dua loresan ke apa, tak ada. Sebab Tapi dia kan nak jumlah. Okay, so jumlah bila kita dah list kan, jumlah dia berapa? 4. Sebab ada 4 unsur ni, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi saya tak sempat dah bagi tahu dia orang. Tapi inilah N dia, jawapan dia. Apa maksud ego 4? Ini yang apa ni? Ini yang B. Yang B ni 4. Yang C tadi apa jawapan dia? Awak tulis tak yang dalam kurungan ni? Ada huruf apa je? Sebab tu tadi saya nak isi. Okey, tak apa. Awak isi. Awak dah lukis kan yang tadi yang saya lukis tu? Ada tak nombornya dah tulis? Dekat saya punya buku. Awak tulis tak? Saya dah padam balik lah. Okey, tak apalah. Tak apa ego, kelas saya pukul 12. Saya pun ada juga ke 12 lagi form 3. Saya tak kisah. Okey, Jadi saya faham dah. Nanti saya hantar video atau gambar ke awak kalau macam awak tak faham yang ni. Nanti saya terangkan lagi lanjut, okey? Tak boleh habiskan ego? Saya nak sarapan. Saya tak sarapan lagi ni. Okey lah, okay. Tak apa. Okey, saya nak kelas kejap lagi. Okay, masih ego. Assalamualaikum. Bersama. Bye-bye. Ini tak nak live ke? Bye. Sabar aku.